Siapa yang pernah guna PSP sebelum ni? Konsol handheld yang paling popular selain Nintendo DS lah rasanya. Ok, Hello World adalah program homebrew pertama yang berjaya dijalankan di PSP. Ia bermula pada April 2005 lah. Penggodam hacker bernama Nim yang menyalonkan rahsia pada PSP dia. Pada masa ni, game pertama yang dilancarkan bersama PSP adalah Wipeout Pure. Game PSP pertama ni dia memiliki kandungan muat turun, iaitu downloadable content lah. Dia menggunakan trik mudah DNS redirection pada feature kandungan muat turun ini dan menyebabkan game Wipeout ini tadi boleh melancarkan halaman HTML. Dengan trik DNS redirection ini, Nim berjaya menemui path kepada UMD drive dan melihat isi kandungan di dalamnya. Sebab masa tu UMD drive hanyalah boleh dibaca oleh PSP. Mana ada reader lain? PSP je lah. Dari sini barulah hacker tahu PSP exe name, iaitu macam Windows kan kita ada exe file untuk aplikasi. Tapi untuk PSP nama file dia adalah eboot.bin. Dari sini Nim dump PSP sistem ROM dia, iaitu PSP firmware. Pada masa ni firmware 1.0. Dengan penemuan ini, dia dah ada maklumat yang cukup untuk reverse engineering eboot.bin ini tadi. Malah dia dapat tahu PSP juga mampu menjalankan standard.elf binaries. Dalam beberapa hari saja dia dah berjaya menulis aplikasi mudah dan menunjukkan sesuatu pada skrinnya. Itulah Hello World tadi. Ironinya, firmware 1.0 ni memang membenarkan kod yang tidak desain dijalankan. Ini bermakna siapa-siapa pun boleh membangunkan eboot.bin mereka sendiri dan jalankannya melalui kad memori. Dari sini bermulalah era homebrew dan sesi kejar mengajar Sony dan hackers. Seronok zaman ni. Main update custom firmware lah, apa-apalah. Ok, firmware 1.5 telah mengatasi masalah pada game Wipeout. Tapi tak lama kemudian hacker jumpalah cara baru, iaitu swap sprite. Cara dia senang saja, cuma tukar memori card cun pada masa game Wipeout itu dilancarkan. Masa tu memang mesti cun lah, kalau tak memang tak jadi. Pada Jun 2005, Decade Exploit pula keluar. Pengguna mempergunakan kesalahguna, iaitu misuse lah, pada fungsi sprint.elf dalam C untuk membenar kod unsigned dijalankan. Cara dia orang buat dua folder yang sama nama, dua folder sama nama, tapi salah satunya ada persen di hujung dia. Folder pertama ni dia memiliki file eboot, manakala satu lagi menyimpan metadata. Firmware 1.5 ni sangat popular lah masa ni. Malah digelar Golden Firmware. Masa ni, macam-macam aplikasi homebrew dihasilkan. Semua orang nak try buat program sendiri kat PSP. Malah ketika firmware seri 3 dan 4, ada program mesin masa lah, time machine dihasilkan untuk melancarkan Golden Firmware ni. Masa ni semua orang memang tak nak update lah firmware 1.5 dia orang ni. Tapi Sony bijak lah. Dia lancarkan firmware 2.0 pada Jun 2005. Yang bestnya firmware baru ni, dia support web browser, wallpaper dan boleh mainkan file MP4. Zaman ni feature ni lah paling wow. Ok lah, ramai dah termakan umpan upgrade ke firmware 2.0. Ok, 3 bulan kemudian senyap lah. 3 bulan senyap, tak ada apa-apa update dari PSP. 3 bulan kemudian round 2. Ok, September 2005. Itu September 2005 exploit baru pula dijumpai melalui gambar TIFF dari menu foto. Sebab ada user lah, dia macam bila run gambar format TIFF dari menu foto, tiba-tiba PSP tu hang. Jadi hacker kajilah apa hal dia hang. Ini adalah asas kepada MPS downgrader. Downgrader ni adalah tool yang membolehkan korang downgrade PSP ke 1.5 semula. Dari sini juga e-loader wujud untuk kaedah TIFF exploit yang sama. Sebab kadang-kadang korang tak nak downgrade kan, korang nak run je. Jadi dengan e-loader ni tak perlu downgrade lah, boleh je run homebrew melalui e-loader. Firmware 2.01 pula blok cara ni. Pada November 2005 muncul pula safe game buffer overflow exploit. Yang ni exploit dia ada pada game GTA Liberty City Stories. Maka zaman ni memang ramailah orang nak cari game ni, GTA Liberty City Stories ni. Sebab exploit dia cuma boleh run melalui game ni. Pada Disember 2006, kaedah baru pula ditemui oleh tim CMD yang mana ia membolehkan akses ke kernel pada firmware 2.8. Ok, bila dah dapat akses kernel ni,
era Dark Elec pun bermula. Legendary hackers dari Spanyol. Memang legend lah Dark Elec ni dengan PSP. Masalah dengan Sony ni, setiap kali ada firmware update, ada aja feature baru diperkenalkan. Malah ada game-game terbaru yang kalau tak update firmware, tak boleh main. Maka bermulalah zaman custom firmware untuk PSP. Dark Elec berjaya menghasilkan custom firmware yang mana membolehkan semua aplikasi homebrew dijalankan. Yang bestnya custom firmware ni dihasilkan melalui firmware terkini. Maka tak risau dah nak update firmware, update custom firmware je lah. Masa ni apa saja Sony buat memang undefeated lah, tak boleh dikalahkan Dark Elec ni. Custom firmware terakhir Dark Elec adalah 5.0 M33 update 3. Lepas tu dia hilang tanpa berita dari dunia PSP. Macam-macam rumus lah keluar, mana entah pergi legend ni tiba-tiba hilang. Ada orang kata Sony pergi rumah dia lah, pergi kau tim dengan dia lah, jangan buat custom firmware ni lagi. Ada yang saman dia lah, tak tahu lah apa cerita. Pada zaman custom firmware ni ada yang memandai install tanpa membaca. Biasalah zaman custom firmware kan, tengok macam best je, try bacanya tidak. Readme tu ada kan, tapi tak baca, malas nak baca. Apa yang jadi ialah PSP korang break. Apa tu? PSP break. Yalah, PSP korang dah sama macam batu bata, tak berguna, break, buang je. Kalau PSP dah break, tak boleh repair dah, kecuali tukar motherboard. Kalau dah tahap ni, baik beli PSP baru je. Okay, zaman PSP break ni terus jadi sejarah lah, terpadam lah dengan munculnya bateri Pandora pula. Ramai yang tercari balik PSP rosak zaman ni, cari godek balik dalam tong sampah. Mana tak aku buang PSP ni, rupanya boleh repair. Sebab PSP dah jadi peranti yang memang mustahil nak rosak. Orang sengaja lah rosakkan, delete kah apakah, bateri Pandora boleh recover, boleh macam tu je, boleh recover. Jadi, tapi dari mana bateri Pandora ni muncul? Bateri ajaib ni muncul pada 2007. Masa ni seorang user dia kongsi lah dekat forum. Dia ceritakan PSP dia dah break, dia hantar pergi ke pusat servis Sony untuk di repair, untuk dibaiki. Tapi dengan tidak sengaja, lepas PSP tu siap dibaiki, kerja Sony secara tidak sengaja tertinggal kad memori yang dia guna untuk merepair tu, untuk dia baiki tu, tertinggal dalam PSP user tu tadi. User ni dia kata tangan dia share lah dekat forum. Hackers pun mula mengkaji isi kandungan kad memori tersebut. Mereka dapat tahu kad memori ni cuma boleh digunakan bersama satu bateri khas. Satu mod mula dihasilkan oleh tim noobs. Nak guna mod ni korang perlukan kad memori dan bateri Pandora. Macam mana nak dapatkan bateri Pandora ni? Cara dia senang saja. Rupanya bateri original PSP ada kod siri tersendiri. Hackers menemui bahawa jika kod siri ini adalah ditukar kepada nilai maksima, iaitu F, X, F macam tu lah, bateri ni akan bertukar menjadi bateri Pandora, sama seperti bateri yang Sony gunakan. Kaedah ini sangat popular. Banyak kedai atas talian mula menjual bateri Pandora masa ni. Sony memang tak dapat nak kalah expert ni, sehinggalah PSP 3000 dan PSP Go dikeluarkan. Tapi lepas tu muncullah hand pula, aka homebrew enabler dan lain-lain. Masa ni PS Vita dah nak keluar, Android dan iOS game dah jadi trend. Orang pun dah jarang main PSP. Maka sampai sini sajalah perkongsian saya kali ni. Yos.